Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan review kamera Xiaomi 12 Pro berdasarkan daripada laporan oleh DxOMark. Alright guys, bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah company di Paris yang mana mereka membuat test untuk audio, visual, display, bateri, image quality untuk smartphone, kamera dan juga lens yang dikeluarkan di pasaran. So guys, untuk laporan DxOMark ni biasanya memang sangat-sangat teliti. Dan untuk episod kali ni kita akan tengok review untuk kamera Xiaomi 12 Pro. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Alright guys, so untuk pengetahuan korang, Xiaomi 12 Pro kamera test yang dilakukan oleh DxOMark ni telah membuatkan kamera Xiaomi ni berada pada ranking ke-14 global ranking. So semua smartphone yang dites kamera dia tu, maka Xiaomi 12 Pro ni berada pada ranking yang ke-14. DxOMark ni dia memang buat depth review, dia memang kaji betul-betul sampai sangat-sangat mendalam. Jadi dalam video kali ni kita akan tengok beberapa elemen penting yang mana yang mudah difahami oleh orang awam lah. Sebab banyak juga result test dalam bentuk teknikal yang mana sukar sikit untuk difahami. So untuk video kali ni kita akan cuba sedaya upaya untuk explain perkara-perkara yang simple tapi mudah difahami oleh anda. Alright, jom kita tengok. Okey, untuk kamera spek untuk Xiaomi 12 Pro Max ni, primary camera dia adalah 50 megapiksel dan dia ada lens 24mm equivalent to f1.9 aperture. Ultra wide dia ada 50 megapiksel sensor, 14mm equivalent f2.2 aperture lens. Okey, untuk tele kita ada 50 megapiksel sensor, 48mm equivalent f1.9 aperture lens dan video yang dia boleh shoot adalah 8K at 24 frame per second, 4K boleh shoot sampai 60 frame per second dan 1080 boleh shoot sampai 60 frame per second. Okey, untuk test summary ni, bahagian foto dia dapat 141 markah, zoom dapat 65 markah, sikit je ni, dan untuk video dapat 111 markah. Okey, jom kita ke bawah dan kita tengok apakah detail-detail yang DxOMark ni dah pun buat kajian. Okey, jom kita ke bahagian foto dulu. Untuk bahagian foto ni kita tengok bahagian exposure dan juga kontras. Kalau kita tengok Xiaomi 12 Pro ni, dia boleh dapat good subject exposure dan juga highlight detail dekat background. So kalau kita tengok dekat scene ni adalah scene di dalam bangunan tau. Jadi scene di dalam bangunan dengan tingkap yang bercahaya actually memang menghasilkan kontras yang agak tinggi lah pada shadow dan juga highlight. So kebiasaan untuk kamera biasa, kalau kita expose untuk bahagian shadow, maka highlight ni akan burn out lah. So kalau kita tengok iPhone 13 Pro ni, memang highlight dia burn out lah. So kalau kita tengok Xiaomi 12 Pro, dia good exposure untuk highlight dan juga detail dekat bahagian belakang. So kita tengok dia punya exposure dia memang balance lah antara tempat yang shadow dan juga highlight. Tapi kalau kita compare dengan iPhone 13 Pro, shadow dia memang cantik tapi highlight dia burn out. Dan kalau kita tengok Samsung Galaxy S22, highlight dia ada juga burn out dan shadow dia masih lagi cantik. So kalau untuk kawasan yang kontras tinggi, Xiaomi 12 Pro ni boleh dikatakan menang lah. Okey, graf-graf ni terlalu detail, so mungkin kita akan skip, nanti takut ada yang tak faham. Okey, dari segi color pula, untuk color di bahagian bright light ataupun di kawasan yang cahaya terang lah, di mana ada matahari dekat bahagian belakang, kemudian ada kawasan yang gelap dan orang ni pun berada di dalam kawasan yang gelap lah. Kalau kita shoot dengan kamera yang low dynamic range, of course orang ni akan jadi gelap dan kawasan ni akan ada noise lah. Tapi untuk Xiaomi 12 Pro, dia boleh capture nice color dan juga good saturation dan juga accurate skin tone untuk orang ni. Dan kalau untuk iPhone 13 Pro, dia masih lagi boleh dapatkan nice color, good saturation dan juga white balance dia dah shift sikit ke arah hijau. Dan untuk Samsung Galaxy S22 Ultra ni, kita boleh tengok dia sedikit cerah dekat bahagian payung ni, tapi untuk bahagian shadow dia memang cantik lah dia punya capture kan. Dan kalau kita tengok daripada laporan ni, dia ada sedikit saturation yang strong lah, tinggi saturation dia. Okey, kemudian apabila kita pergi ke low light, yang mana dekat sini ada cahaya dekat bahagian belakang, tak pasti cahaya daripada apa, tapi dekat bahagian depan cuma diterangi oleh lilin. So untuk Xiaomi 12 Pro, dia ada strong orange cast
Actually tak pelik pun sebab dekat dalam kawasan bilik ni memang totally orange kan. Jadi apa lagi color yang dia nak tangkap kalau dia bukan ada orange cast. Tapi untuk iPhone 13 Pro dia dapat balance kan dia punya color sehingga jadi nampak background ni, kita tahulah yang background ni color dia adalah putih, dan kita tahu color untuk mat yang ada kat depan ni adalah putih hitam. So kalau kat sini kita nampak macam kuning hitam lah kan. Tapi actually kalau dekat iPhone 13 Pro ni kita nampak dia ada accurate white balance lah, accurate color. Yang mana color ni adalah color yang kita boleh nampak dengan mata kita lah. Ok, jom kita tengok detail untuk dalam gambar pula, iaitu texture. So jom kita tengok antara 3 gambar ni. Gambar ni di shoot di dalam indoor. So gambar yang di shoot adalah gambar yang macam ni, dan apabila di zoom kita boleh nampak detail untuk kamera tu. So untuk Xiaomi 12 Pro dia memang excellent lah, fine detail. Kita boleh nampak dan kita masih lagi boleh baca tulisan. Yang mana buku ni di zoom dalam keadaan yang sangat-sangat jauh. Kalau kita boleh nampak gambar ni, okey, di zoom di bahagian yang kecil ni je. So kita masih lagi boleh nampak fine detail lah dekat bahagian buku ni. Compare dengan iPhone 13 Pro dia dah kurang detail, dan Samsung Galaxy S22 Ultra ni pun makin kurang detail. Dan jom kita tengok bahagian noise pula. Untuk Xiaomi 12 Pro dia ada low noise. Okey, kita capture satu gambar yang white macam ni, kemudian di zoomkan sampai rapat di bahagian sini sahaja. Okey, memang zoom habis lah ni. Okay, bila di zoom kita nampak yang noise dekat kawasan ni memang sangat-sangat kurang lah, memang tak ada noise. Okay, tapi untuk iPhone 13 Pro ni kita boleh nampak slightly ada noise, dan Samsung S22 ni memang lagi banyak noise. Kemudian setelah ditest pula untuk HDR, yang ni kontras agak tinggi jugalah, di mana kamera duduk di dalam keadaan yang gelap, kemudian di bahagian luar ni ada satu cahaya yang agak terang. So setelah ditest high contrast scene ni, dan bila kita zoom kita nampak untuk Xiaomi 12 Pro ni memang ada noise lah, tapi detail dia masih lagi dijaga. Ni memang best sebab kita boleh nampak lagi line ni memang cantik walaupun ada noise. Tapi untuk iPhone detail dia dah kurang tau, walaupun kita tengok memang noise tak ada langsung, tapi detail dia hilang. Itu adalah drawback yang ada lah. So kita boleh dapatkan image yang clean tapi detail tak ada. Untuk Samsung detail pun kurang tapi ada noise. So lagi tak best lah. Ok, kemudian apabila ditest pula dengan satu chart yang macam ni, so untuk kita nak tengok lah kawasan yang cerah dan kawasan yang gelap, adakah ada noise ataupun tak. Kalau dikomparekan Xiaomi 12 Pro dengan Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro ni almost tak ada noise, tapi untuk Xiaomi 12 Pro ni ada noise. So kita boleh tengok dekat bahagian shadow ni memang noise dia memang visible lah. Tapi untuk Mi 11 Pro memang clean gila. Kita nampak macam seakan-akan plastik, tak ada noise langsung. Ok, jom kita tengok dari segi bokeh pula. Ok, setelah diletakkan dalam bokeh mode kan, untuk kita nak dapatkan efek bokeh sama macam kamera DSLR ataupun mirrorless. Ok, kalau kita tengok dekat gambar yang di zoom ni, untuk Xiaomi 12 Pro ni dia ada good depth estimation, cumanya gradient untuk blur dia tu tak berapa nak cantik sikit. Sama macam iPhone 13 Pro, dia tak smooth sangat. Compare dengan S22 Ultra, dia punya depth untuk blur tu lebih smooth lah, dia ada gradient yang lebih smooth. Ok, untuk test pada waktu malam pula, kalau kita tengok Xiaomi 12 Pro ni, dia dynamic range dia memang sempoi lah. Dalam keadaan yang gelap ni, dia boleh cerahkan bangunan ni. Kemudian dekat bahagian signboard yang cerah ni pun dia masih lagi boleh nampak detail. So dynamic range dia memang sangat-sangat best. Kemudian dia low noise. Okay, jom kita tengok besar sikit apa jadi. Ok, so kalau kita tengok ni memang nampak bangunan tu memang nampak cantik, dan dekat bahagian peta ni masih lagi nampak detail-detail peta tu. So dynamic range dia memang the best dan low noise. Ok, kita tak nampak sangat ada noise walaupun pada waktu malam. So memang terbaik guys. Ok, jom kita tengok kalau iPhone 13 Pro pula apa yang dia boleh buat. Ok, untuk bangunan ni tak terlalu cerah dan kita boleh nampak kontras yang tinggi antara lampu ni dengan bangunan ni, yang mana kita tak nampak kontras yang tinggi sangat dekat Xiaomi tadi ni. Dan kalau kita zoom, ok, kita boleh nampak noise tu biasa. Dan kalau kita tengok dekat bahagian yang cerah ni, detail dia memang dah out. So kita tak mampu nak baca pun peta yang ada dekat screen ni. So kalau untuk scene malam, memang menang dekat Xiaomi 12 Pro ni lah. Ok, jom kita tengok dekat bahagian artifact pula. Dia adalah masalah dekat lens lah. Ok, contoh vignetting, ada flare,
ada softness ke, distortion, chromatic aberration dan sebagainya. Artifact ni biasanya berlaku kalau kita berada dekat kawasan yang high contrast lah. Okey, untuk gambar ni kalau kita tengok Xiaomi 12 Pro memang teruk lah dia punya ghosting kan. Dia dah create satu lagi line dekat bahagian atas kepala ni, yang mana mungkin line ni sebenarnya tak wujud, tapi disebabkan dia proses, maka wujudlah line yang macam ni, line topi ni. Dan kalau kita tengok dekat iPhone 13 Pro pun masih lagi ada ghosting, tapi taklah seteruk Xiaomi 12 Pro ni. But ghosting ni memang nampak pelik sangat lah. Okay, untuk Samsung pun sama juga nampak ghosting. So dekat sini kalau untuk yang high contrast punya scene memang menang dekat iPhone 13 Pro lah. Okay, satu lagi di test untuk scene yang ada backlight yang macam ni. Okay, kalau kita tengok dari segi artifact, okey, memang ada artifact lah. Yang artifact ni kalau kita guna kamera DSLR ataupun mirrorless pun masih lagi mampu ada artifact macam ni. So dia bergantung dekat lens jugalah. Dan kalau kita tengok iPhone 13 Pro tak ada artifact, dan S22 Ultra pun tak ada artifact, tapi Xiaomi 12 Pro ni ada artifact. So dia fail lah dekat high contrast ataupun tempat-tempat yang ada backlight yang macam ni. Okey, jom kita terus tengok ke bahagian wide lens. Okey, untuk Xiaomi 12 Pro Ultra Wide, dia ada vibrant color dan juga wide field of view lah. Memang nampak wide. Kalau compare dengan iPhone 13 Pro, dia ada slightly green cast. Okay, dia ada sedikit kehijauan dekat white balance dia tu. Dan dia pun masih ada lagi wide field of view, sama macam Xiaomi 12 Pro juga. Dan kalau nak kira dengan S22 Ultra, S22 Ultra memang dapat accurate exposure dan juga white balance. White balance untuk S22 Ultra ni memang lebih perfect lah berbanding dengan dua kamera ni. Okey, untuk tele lens pula, setelah ditangkap gambar yang macam ni, okay, nampak hampir sama. Dan di zoom, kalau kita tengok Xiaomi 12 Pro memang dapat detail yang lebih best lah berbanding dua phone yang ditest ni. Okey, ini untuk short range tele, maksudnya tele yang dekat. Kemudian dia ada lagi untuk long range tele. Yang ni mungkin dia orang zoom, so daripada bangunan yang jauh ni dia orang memang pakai zoom phone tu. Dan disebabkan oleh Xiaomi 12 Pro ni dia cuma ada 2 kali saja zoom factor, maka dia tertinggal lah daripada kompetitor dia yang lain. So kalau kita crop gambar yang di zoom ni, maka Xiaomi 12 Pro ni memang tak ada detail lah, sebab dia tak mampu untuk zoom macam kamera yang lain. Untuk Xiaomi Mi 11 Ultra, detail dia memang fantastic lah, kalah iPhone 13 Pro. Ok, dari segi video pula, jom kita tengok untuk high contrast punya video. So kita tengok dekat sini. Ok, kalau kita tengok ni memang nampak cantik lah dia punya kontras kan. Tapi kalau kita nampak dekat matahari ni, memang matahari ni agak blown out. Ok, sekarang memang lagi lost habis detail. So detail dia memang out habis. So untuk highlight memang dia tak dapat nak preserve lah dalam condition yang macam ni. Tapi apabila dia dah dibawa ke tempat yang kurang kontras, so dia dapat maintain gambar yang cantik lah. Visual dia memang cantik. Ok, kalau kita tengok iPhone pula, untuk kontras yang macam ni, kita nampak dia dah blown out, tapi dia masih lagi retain. Tak sama macam Mi tadi ni dah blown out habis. Walaupun adalah light leak yang annoying yang macam ni, memang tak best lah light leak yang annoying macam ni, tapi dia masih lagi boleh retain dia punya detail lah dekat dalam video tu. Ok, kalau kita tengok untuk exposure, Xiaomi 12 Pro ni kadang-kadang dia underexpose sikit berbanding Xiaomi Mi 11 Pro, yang mana dia boleh dapatkan good exposure dalam keadaan yang gelap yang macam ni. Ok, dari segi color, yang ni kita tak perlu tengok video lah kot. So kita tengok dia ada orange cast dekat low light dan juga white balance yang kurang stabil lah. So apabila kita buat video, dia punya white balance berubah-ubah. Okey, dari segi autofocus pula, kalau kita tengok dekat sini, dia ada sedikit instability lah. So autofocus dia tak berapa stabil berbanding dengan iPhone 13 Pro ni, dia lebih stable dan juga accurate. Dan juga S22 Ultra pun stable dan juga accurate. Okey, kita pergi ke bahagian noise pula. Okey, ada dua gambar dekat sini, iaitu dikomparekan Xiaomi 12 Pro dengan Xiaomi Mi 11 Pro. So lighting dekat sini cumalah 300 lah. So dia taklah terlalu gelap dan taklah terlalu cerah. Okay, so kita boleh tengok gambar yang dia ambil ni. So ada sedikit high contrast dekat sini, ada highlight, dan highlight ni agak blown out lah di kedua-dua gambar. Dan apabila di zoom dekat bahagian color dekat bahagian atas ni, so kita boleh nampak yang Xiaomi 12 Pro ni dia ada noise lah, ada sedikit noise. Tapi kalau kita tengok detail dia masih lagi preserve lah. So at least
detail-detail dia tu masih lagi boleh nampak, dan noise yang macam ni bagi saya masih acceptable lah. Kadang-kadang kamera DSLR ataupun mirrorless pun masih ada noise yang macam ni. Tapi kalau untuk Xiaomi Mi 11 Pro ni, noise dia memang clean, cuma detail dia tu dia dah agak smooth sikit, dia dah hilang. So kalau kita tengok dekat sini ada cahaya, garisan cahaya, dekat sini hilang terus, almost hilang, nampak dia terlalu malap sebab diproses. So untuk bahagian artifact kita dah ada bahagian atas tadi, so saya rasa tak perlu kot untuk kita tengok. Dan untuk stabilization, Xiaomi 12 Pro ni dia ada sedikit residual motion, maksudnya dia ada motion sikit lah semasa berjalan. iPhone 13 Pro pun sama, dia ada residual motion ketika berjalan, dan Samsung Galaxy S22 Ultra pun dia ada residual motion di entire video terus. Ni memang tak nampak smooth lah, nampak bergoyang-goyang, dan dia ada distortion sikit lah dekat bahagian tepi ni apabila dia berjalan. Okay, mungkin kita boleh compare dengan iPhone 13 Pro. So kalau kita tengok sama je actually. Okay, kita tak tahu macam mana dia berjalan sampai bergoyang-goyang macam ni. Adakah dia letak kamera ni atas gimbal ataupun dia just pegang dengan tangan macam tu. Tapi memang nampak sangat-sangat dramatik lah dia punya goyang ni. So kita tengok Galaxy pula. Okay, entire video, so memang nampak beza sangat lah. Dekat entire video memang nampak goyang habis. Tapi dekat Xiaomi 12 Pro dengan iPhone 13 Pro ni acceptable lagi lah. So guys, itulah sahaja review untuk kamera Xiaomi 12 Pro daripada laporan DSO Mark yang telah dikeluarkan. So guys, kalau korang ada cadangan dan pendapat, korang boleh letak kat ruangan komen di bawah, dan maybe kita akan buat review untuk kamera-kamera lain pula lepas ni. Boleh suggest juga dekat ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.